Okey, dan yang keempat. So kita dah pergi yang keempat ni tau. Ni yang keempat Yang tadi ni yang ketiga. Yang ketiga adalah during journey information during journey. Yang keempat, information yang kita boleh dapati menerusi website ataupun contohnya kalau you boleh tengok lah ataupun you boleh experience sendiri. Okay, kita ada satu apps daripada Prasarana. Okay, kalau saya dapat share dekat kamu, apps yang ada adalah contohnya dekat sini saya bagi tahu, yang saya tulis ni adalah KL Transporter Planner. Ini pun ada. Okey. Ini pun ada ditawarkan pada orang awam lah ataupun untuk penumpang boleh check status ketibaan train. Kita boleh check dalam apps. Okey. Kita juga boleh tahu you nak pergi mana. Contohnya you nak pergi Pelabuhan Kelang contoh kan. You boleh type destinasi lah. Okay, kalau you pakai Android, okay, you pakai Android, saya pakai Android, jadi you boleh cari dekat Play Store, okay, dia punya app by Prasarana. Ini dia akan apps ni, kalau you buka, dia dapat tahulah. You boleh tengok journey planner, arrival time, fare calculator, okay, tiket punya tiket berapa ringgit nak bayar, service status. Okay, service status tu macam mana? Service status tu yang saya tunjuk yang jenis static pun ada, tapi dalam web pun ada service status lah. Okay. Selain daripada itu, kita juga ada Prasarana juga ada Twitter, okay, dengan Facebook lah. Biasa untuk Prasarana, Twitter dia adalah yang saya tunjuk tadi lah, Rapid KL tu. Okay, Twitter dia, tweet handle dia. Okay, you boleh tengok dia punya tweet handle Rapid KL. Itu termasuk dalam website and mobile application lah. Alright. So, sebenarnya dia ada 12 mobile application. Kita ada 12 lebih kurang lah. Okay, in term of providing real-time information, LRT arrival, departure, transport planner, okay, semua sekarang dah boleh download ataupun dah boleh tengok lah, dah boleh guna lah application tersebut, terutama siapa yang berada dekat Lembah Kelang lah. Itu sangat membantu lah. Okay, ini contoh yang saya tengok, yang saya dapati PAS tadi lah. Ini contoh satu yang saya tengok adalah PAS. Dalam PAS tu, kalau you log in, okay, kalau you log in dan register, dalam tu dia ada journey planner, dia ada arrival time, fare calculator. Fare calculator ni untuk nak tahu berapa ringgit nak bayar lah untuk satu perjalanan tu. Dan kita ada service status. Okay, ni service status yang macam sebelah kanan ni. Service status yang macam belah kanan ni lah. Okay. Untuk KL Monorail Line, dia punya status MRT Kajang Line, dia semua integrated. Dia dah integrated ke semuanya sekali, MRT, LRT dan sebagainya lah. Okay. Kemudian kita ada journey planner. Okay, kat sini dia kata ada journey planner. So journey planner ni adalah journey planner lah. Okay, you boleh set you punya location kat mana nak pergi. Lepas tu dia akan bagi tahu, contoh you nak pergi ke Ampang contohnya kan. You nak pergi ke Ampang, sekarang you berada dekat Pandan Jaya contohnya. So dia bagi tahu estimate next arrival time adalah pukul 8.17. Sekarang pukul apa yang dia tengah cari? Dia cari sekarang dalam pukul 8.12. Dia bagi tahu estimate next arrival time dalam apps 8.17. Train will be arrive in 5 minutes. So dia boleh tunggulah. Dia dah tahulah 5 minit je aku tunggu. So senang. Ini adalah information yang ada yang dalam existing website lah. Okay, you boleh tengok ni contoh yang saya PAS by Prasarana lah.
Alright. So boleh faham tak? So kita ada 4 perkara yang kita dah tengok pada hari ni. Okey. Kita ada 4 perkara yang kita dah tengok. Satunya adalah kalau saya pergi terbalik, yang nombor 4 adalah information menerusi website dengan mobile apps. Okey, mobile app. Okey, yang ketiga tadi adalah information during journey. Yang kedua adalah dynamic information. Dynamic information ni biasanya dalam bentuk LED lah, LED display, LCD display dan sebagainya. Kemudian kita dah tengok, ni tadi sama macam ni, adalah information status. Ini dalam bentuk static. Okey, dalam bentuk static. Dalam bentuk app tadi macam mana? Dalam bentuk app tadi yang macam ni lah. Okey. Kalau yang bentuk bukan app yang static, yang macam ni. Untuk information. Okey. So ini yang pertama tadilah. Yang pertama static, yang keduanya dynamic, yang ketiganya kita tengok tadi ada berbentuk during journey, information during journey, dan yang keempat adalah information yang kita dapatkan melalui website dan juga phone application. Okey, itu yang kita akan cover dalam outcome kita pada hari ni lah. Okey, so kita dah review existing PIS kat Malaysia tadi. Okey, kita dah tahu dah ada 4, 1, 2, 3, 4 kat Malaysia. Yang pertama ni tadi adalah static information lah. Static information. Yang kedua apa? Siapa boleh bagi jawapan? Yang kedua, come on. Dengar tak dengar ni? Ke saya cakap seorang? Kedua dynamic. Yang kedua dynamic information. Yang ketiga information Jennifer during journey. Okey, journey perjalanan lah. Dan yang keempat adalah information yang kita boleh dapatkan dalam website. Pasrah lah. Kita boleh dapatkan dalam web. Kita boleh dapatkan dalam yang dalam web dan juga app lah. Okey. So ada 4. Okey, few challenge kat sini tadi kita dah bincangkan juga dia ada kekangan, contohnya kat dalam bas tadi, okey, untuk orang OQU, okey, kita dah bincangkan juga untuk OQU macam mana, okey. Untuk bas, okey, dia tak ada announcement dalam, okey, dia ada kekangan kat situ. Alright, dan ada beberapa lagi yang kita telah bincangkan tadi. Kemudian kita dah terangkan juga kenapa pentingnya perlu ada signage dekat platform, dekat stesen, okey. Bagaimana journey planner, kenapa pentingnya perlu ada journey planner, saya dah terangkan juga tadi. Okey, supaya public ataupun penumpang dapat estimate time. Kenapa perlu pentingnya PA announcement system di stesen, di dalam train, okey, untuk mengetahui dan juga kita dah bincangkan juga kenapa arrival and departure schedule ni perlu ada untuk passenger tahu, okey, kenapa pentingnya ada. So dekat ketiga-tiga ni dah pun dibincangkan, okey. Cuma nanti untuk topik yang telah pun saya bincangkan ini, okey, saya akan masukkan slide ini dalam
kita punya group dalam Microsoft Team. Okey, saya akan masukkan. Cumanya nanti berserta dengan slide ini juga saya akan nyatakan beberapa soalan yang perlu kamu jawab melalui dalam bentuk reporting. Okey. Reporting yang kamu kena hasilkan nanti adalah berdasarkan soalan-soalan yang bakal saya kamu kena type lah dan hantar pada saya. Dan penilaian yang saya akan buat adalah markahnya adalah berdasarkan bagaimana kamu membuat report tersebut. Perincian bagi report tersebut adalah bagaimana kamu mencari maklumat dan mengembangkan maklumat itu. Okey, maklumat yang saya perlukan adalah berdasarkan apa? Berdasarkan keempat perkara yang dibincangkan bersama kamu tadi ini. Okey, static information, dynamic information, information during journey. Ni static information ni static passenger information system, dynamic passenger information system, information passenger information system during journey, passenger information system melalui web and application. Okey, you kena terangkan dalam bentuk buat pelaporan lah maksudnya. Ini yang dan saya dah discuss lah setiap satunya tadi ini saya dah bincangkan selama lebih kurang tadi kita mula 9.45. 9.45 sekarang pukul 10.46 dah lebih kurang sejam yang telah pun dibincangkan. Okey. Kita nak tahulah hasil perbincangan pada hari ini bersama dengan kamu ni, brainstorming dengan kamu. Dapat tak kamu hasilkan satu report berkenaan dengan keempat perkara ni. Kemudian yang kedua, dapat tak kamu nyatakan beberapa challenge to improve PIS kat Malaysia ini. Alright. Dan yang ketiga nanti soalannya akan berkisar berkenaan bagaimana you boleh explain important aspect in PIS, including signage, journey planner, PA announcement system dan arrival dalam report yang kamu kena buat nantilah. Cuma soalannya saya tak bagi pada hari inilah. So saya hari ini saya minta untuk you PIS in Malaysia dalam bentuk mungkin dah orang ada buat kajian, report daripada Prasarana, report daripada MRT. You boleh dapatkan informasi tersebut sebelum saya bagi soalan. Okey, berkisarkan ketiga-tiga objektif ataupun learning outcome yang bakal kamu dapat ini, supaya bahan-bahan yang kamu dapat kumpulkan nanti kamu boleh hasilkan satu report. Okey, saya akan nyatakanlah format dia bagaimana, apa yang nak kena ada dalam report tersebut, nanti saya akan bagilah. Itu kemudian lah. Cuma untuk hari ini adalah apa yang lebih penting, kamu dapatkan dulu informasi-informasi yang saya nyatakan ini. Static Information Integrated Bus Station in Malaysia. Okey. Kemudian yang kedua tadi, Dynamic Information on Integrated Station in Malaysia juga. Kena tengok prasarana macam mana, MRT punya macam mana, KTM, komuter, ARL. Bus, bus transit information during journey ni adalah kamu kena tengok juga MRT punya macam mana, prasarana punya macam mana, KTM punya macam mana during journey dalam gerabak tu. Kalau kamu tengok dalam gerabak, kamu contoh naik MRT, dalam gerabak tu ada schematic map dalam bentuk schematic map lah. Mungkin dia ada lampu kan, dah sampai mana dia akan menyala dan sebagainya. Selain daripada itu, information yang dia ada dalam MRT tu juga dia ada announcement. Ini juga nak tahu juga ni. Yang saya terangkan ni keseluruhan prasarana, MRT dan sebagainya, tapi kamu kena cari maklumat yang lebih terperinci lah untuk dalam report tersebut. Alright. Begitu juga yang nombor 4, yang saya bagi satu contoh ini adalah path by prasarana. MRT saya tak bagi contoh lagi. Kamu kena cari. Bagaimana MRT, macam mana KTM punya
contoh lah, yang bagi saya bagi contoh, satu pass lah supaya kamu boleh ada idea untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan operator-operator yang lain. Bagaimana information yang dia orang sebarkan melalui website dan juga mobile apps. So, kena ada lah maklumat-maklumat tu sebelum saya bagi soalan. Kamu at least hari ni dah boleh carilah. Okey, persediaan. Okey, gambar-gambar dan sebagainya boleh ambil supaya boleh dimasukkan dalam report macam yang saya buat ni lah. Report itu dalam bentuk Word lah nanti bukan dalam bentuk ni. Sebab nanti kamu kena hasilkan report penuh. Lepas tu yang keduanya kamu kena buat slide macam saya buat ni lah. Okay, slide yang ringkasan report kamu tu kena buat dia punya ringkasan dalam bentuk slide lah. Okay, itu yang kita akan buat pada akhirnya nanti. Assessment saya kira mungkin yang terakhir lah. Saya akan tengok balik nanti macam mana, cukup ke tidak, okay, yang kamu telah hasilkan pada semester ini untuk subjek. Okay, boleh faham tak? Saya dah cakap lama ni. Okay, respon? InsyaAllah boleh, insyaAllah boleh. Boleh. Faham tak apa yang saya cuba nak sampaikan yang kamu kena buat nanti ni? Faham. Nampak tak? InsyaAllah Okey. faham, Cik. Jadi hari ni saya nyatakan beberapa jenis passenger information ni supaya kamu dapat tahu, dapat gambaran dan kamu boleh carilah maklumat-maklumat lanjut. Okey. Sebab saya tak go detail, saya mungkin bagi satu, kalau kamu dapat lihat saya punya yang ni, saya bagi satu contoh kat kamu sebenarnya. Saya bagi contoh Rapid KL, prasarana punya lah. Okey. Saya tak bagi lagi untuk MRT dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kamu dapat cari maklumat tersebut. Nanti saya bagi soalan untuk kamu hasilkan report, kamu boleh masukkan. Okey, sebab soalan tu nanti berkehendakkan benda-benda yang kalau kamu perasan lah saya punya slide ni, saya bagi contoh je. Okey, nanti kamu kena perincikan lagi. Okey, kamu kena perincikan lagi lah. Okey, supaya slide ni yang saya hasilkan ni menjadi idea lah untuk kamu cari maklumat yang lebih lanjut lah. Okey, jangan ambil yang dekat UK ke kat Jerman ke, tak. Saya nak di Malaysia lah. Okey, bagaimana nak cari? Kamu boleh tengok dekat web ataupun website ke, daripada laporan-laporan daripada MRT Corp dan sebagainya lah. Itu adalah kemahiran mencari maklumat lah nanti. Dan pemakahannya pun begitu. Okey, selain daripada saya bagi markah berkenaan kamu menjawab soalan apa yang saya bagi nanti, ada juga markah yang akan cover lebih kurang 10% ke 15% berkenaan dengan bagaimana you untuk maklumat laporan yang kamu bakal hasilkan. Itu juga akan diberi markah lah, sebab kemahiran mengumpulkan maklumat dan juga menghasilkan report yang baik itu ada markah dia lah. Okey. Okey, boleh faham Nanti saya punya slide ni akan menjurus ke arah itulah. Sebenarnya hari ni slide yang saya buat ni adalah menjurus ke arah apa yang bakal kamu buat nanti. Okey, boleh faham tak? Bila saya dah ready, bila saya dah ready untuk bagi soalan untuk kamu hasilkan report itu, nanti saya akan buat short briefing balik semula lah. Okey, apa yang bakal kamu hasilkan nanti. Cuma in the meantime ni jangan duduk tak buat apa-apa lah, maksud saya tadi. Kamu kena hasilkan, dapatkan maklumat berkenaan dengan keempat-empat passenger information system yang ada kat Malaysia ni lah.